Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Bagaimana boleh dibenarkan bagi orang yang memiliki akal untuk menyenangi dirinya sendiri? Yusuf AS yang mulia, putera dari keturunan yang mulia, yakni anak kepada Yaqub dan anak kepada Ishaq, anak kepada Ibrahim, berkata dalam firman Allah Ta'ala, wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bisu'. Aku tidak membersihkan diriku dari kesalahan. Sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada kejahatan. Surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 53. Al-Junaid Al-Baghdadi menuturkan, suatu malam aku tidak dapat tidur. Lalu aku bangun untuk melaksanakan wiridku. Tetapi aku tidak menemukan kemanisan atau kenikmatan yang biasanya kurasakan dalam percakapan akrabku dengan Tuhan. Maka aku menjadi bingung dan berharap dapat tidur sahaja, tetapi tidak dapat. Lalu aku duduk, tetapi aku tidak dapat duduk nyaman. Maka aku buka jendela dan aku pergi keluar. Kulihat seorang laki-laki berselimutkan baju bulu sedang berbaring di jalan. Ketika dia menyedari kehadiranku, dia mengangkat kepalanya dan berkata, wahai Abul Qasim, lihatlah waktu. Aku menjawab, tapi tidak ada ketentuan waktu yang harus kutepati. Dia berkata, bahkan aku sudah memohon kepada Sang Pembangkit hati agar menggerakkan hatimu kepadaku. Aku berkata, dia telah melakukannya, jadi apa keinginanmu? Dia menjawab, bilakah penyakit diri menjadi obat bagi dirinya sendiri? Aku menjawab, jika dirinya sendiri menentang hawa nafsunya, maka penyakitnya akan menjadi obatnya bagi dirinya sendiri. Kemudian laki-laki itu berpaling pada dirinya sendiri dan berkata kepadanya, yakni kepada dirinya sendiri, dengar, aku telah menjawab pertanyaanmu 7 kali dengan jawapan seperti itu, tapi engkau menolak menerimanya sampai engkau mendengarnya dari Junaid. Dan sekarang engkau telah mendengarnya, kemudian dia meninggalkan aku. Aku tidak tahu siapa dia dan tidak pernah bertemu lagi dengannya sejak itu. Abu Bakar At-Tamastani menyatakan, rahmat terbesar adalah jika engkau muncul melampaui dirimu sendiri. Sebab ia, yakni dirimu sendiri, adalah tabir paling besar antaramu dengan Allah Ta'ala. Sahab bin Abdullah menegaskan, tidak ada ibadat bagi Allah selain yang lebih utama dari menentang hawa nafsu. Ketika ditanya tentang hal yang paling dibenci Allah Ta'ala, Ibnu Atha menjawab, memberikan perhatian kepada diri sendiri dan keadaan-keadaannya, yakni keperluannya. Lebih buruk dari itu adalah mengharapkan imbalan bagi perbuatan-perbuatannya. Ibrahim Al-Khawwas menuturkan, aku sedang berada di atas gunung Al-Laham ketika aku melihat sekumpulan pohon delima. Aku ingin memakan buahnya sebiji. Maka aku lalu naik ke atasnya dan memetik sebiji darinya dan membelahnya. Akan tetapi rasanya masak. Lalu aku melihat seorang laki-laki terbaring di tanah dikerumuni lebah. Aku berkata kepadanya, Assalamualaikum. Dia menjawab, Waalaikumsalam, wahai Ibrahim. Aku bertanya, bagaimana engkau mengetahui namaku? Dia menjawab,
Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari manusia yang mengenal Allah Ta'ala. Aku berkata, kulihat engkau berada dalam keadaan bersama Allah, mengapa engkau tidak meminta kepadanya agar melindungimu daripada gangguan lebah-lebah itu? Dia berkata, dan engkau kulihat, engkau pun berada dalam keadaan bersama Allah. Mengapa pula engkau tidak meminta kepadanya agar melindungimu dari keinginan untuk makan delima? Manusia akan mengalami rasa sakit dari sengatan keinginan terhadap delima di akhirat, sementara dia merasa sakit akibat sengatan lebah di dunia. Aku pun pergi meninggalkan orang itu dan meneruskan perjalananku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita bercerita ataupun menjelaskan tentang kepentingan melawan hawa nafsu. Sama ada hawa nafsu yang harus kita perlu mendidiknya, apatah lagi hawa nafsu yang menyebabkan seorang terjebak dalam kemurkaan kepada Allah Ta'ala. Kemurkaan Allah dan juga azabnya. Sebab itu perkataan hawa. Hawa ni maknanya jatuh. Daripada hawiya yahwa, hawa, jatuh. Ai hawa bihi sahibuhu. Dengan sebabnya, tuangnya jatuh. Maknanya, empunya kehendak tadi boleh jatuh. Perkataan hawa nafsu. Maka bila Allah Ta'ala dalam Al-Quran banyak mencela hawa nafsu. Bahkan Nabi Yusuf AS, bila dia menyebut, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Aku tidak pernah merasakan diriku bersih, kerana aku mengetahui diriku, nafsu yang ada padaku sentiasa menyuruh yang tidak baik. Setengah ulama tafsir menyatakan ini ucapan Zulaikha, perempuan yang menggoda Nabi Allah Yusuf AS sewaktu mana dia insaf dan bertaubat. Tetapi hakikat yang Allah Ta'ala sebut, bahawa tidak ada orang yang boleh merasakan bahawa dirinya sempurna, dirinya baik. Kekeruhan-kekeruhan masih ada. Kekeruhan-kekeruhan itulah yang dijana oleh hawa nafsu. Sebelum syaitan mengambil peluang daripada kelemahan tadi. Sebab itu kata ulama, siapa yang menjadikan hawa nafsu di bawah tapak kakinya, maka bertempiaran larilah syaitan daripadanya. Sebab syaitan nampak tak ada tempat tinggal dia. Tempat tinggal terbesar syaitan dalam diri manusia ialah hawa nafsu. Itu rumah dia, itu istana agam dia. Kalau kita membiarkan hawa nafsu bermaharajalela dalam diri kita, maka syaitan menjadikannya sebagai istananya. Mempunyai bala tenteranya, mengawasi, mengawal kita, menawan kita. Sebab itu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, kata ulama, dia berada dalam penjara yang berterusan. Wa huwa fi sijnin daimin atau fi riqqin daimin. Dia dalam perhambaan selamanya, penjara selamanya. Wa hukmin ghashimin, dan dalam hukuman yang kejam, yang zalim pada dirinya sendiri. Sebagaimana doa Nabi Allah Adam AS dan Hawa AS, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami menzalimi diri kami. Sebagaimana doa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku menzalimi diriku. Kerana hawa nafsu yang menjadikan kita menzalimi diri kita. Dan bila mana kita membebaskannya, kita berada dalam kemerdekaan yang sebenar. Bahkan kita berada dalam hasinun makin. Kita berada dalam benteng yang kukuh. Syaitan tak boleh masuk. Tentang syaitan, dia boleh goda kita, boleh mengawal kita sebab kita beri ruang. Kalau kita tidak memberi ruang, maka dia tidak mampu untuk menggoda kita, mengeruhkan iman kita. Kerana itu melawan hawa nafsu ini, bila mana kita mengetahui bahawa hawa nafsu kita cenderung menyuruh pada perkara tidak baik. Paling kurang pun kita memperbanyakkan urusan dunia kita berbanding akhirat. Walaupun pada urusan tidaklah yang diharamkan, tetapi kita lupa Allah menyebut wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu kan lebih baik. Kita lupa bahawa akhirat lebih utama. Kita lupa akhirat tempat kita kembali, dunia tempat kita singgah, tempat kita lalu. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini, kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar,
Seperti kamu orang asing. Bukan tempat kita lah, kita orang asing. Aw abirus sabil, atau cuma menumpang lalu. Atau kita pergi negara lain. Even negara mewah, Qatar, kita pergi Doha, Emirates. Tapi kita tahu orang mewah macam mana. Bukan negara kita, kita nak balik. Kita pun memang daripada awal ada tempah tiket balik. Masa beli tiket itu, siap dengan tiket balik. Sama juga kita tuan-tuan waktu berada di dunia, siap dengan tiket balik kita, pulang ke akhirat. Kita semua tahu kita akan mati. Semua tahu. Itu tiket balik kita. Tak ada seorang pun kalau kita tanya, bang, abang tak mati mana boleh, saya pun mati. Kakak-kakak tak mati kan? Kakak pun mati. Tanyalah pada sesiapa pun, awak mati tak? Semua akan berkata mati. Maknanya, kita dah beli tiket balik. Tiket balik kita ke akhirat. Maka kalau kita melakukan perkara yang harus sekalipun, kita akan menyesal. Apatah lagi melakukan maksiat. Kerana itu kita dah baca hadis semalam bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsunya mengikutiku. Dan kita juga mengingatkan diri kita dan sekalian orang Islam tentang bahaya hawa nafsu. Sehingga sebahagian mereka menjadikannya sebagai Tuhan. Allah Ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala in wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Surah Al-Jathiyah ayat 23, Allah berfirman, tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Maka hawa nafsu itu menyesatkannya sesudah dia mendapat ilmu dan hidayah. Dan menutup pendengarannya, menutup hatinya. Dan menutup pandangannya dengan satu tutupan. Maka siapa lagi yang boleh memberi hidayah selepas itu selain daripada Allah? Tidakkah kamu berfikir? Maknanya tuan-tuan, Allah nak sebut yang menghalang kita dapat hidayah, melihat kebenaran, ialah hawa nafsu. Sebab itu di antara apa yang ditakuti oleh Nabi SAW ialah hawa muttaba', hawa nafsu yang diikut. Hawa muttaba', ikut hawa nafsu je. Apa-apa pun ikut nafsu, apa-apa pun ikut nafsu. Dia lupa nak ikut Allah, dia lupa nak ikut Rasulullah. Dia lupa nak ikut nasihat-nasihat orang-orang baik, orang-orang soleh. Dia nak ikut dia, nak ikut. Dia akan berkata, saya mengikut akal saya. Bukan akal kamu, tapi nafsu. Manusia tuan-tuan, kalaupun dia kata saya ikut akal, tuan-tuan, akal itu disalut oleh nafsu yang begitu tebal. Orang kafir yang menolak Islam pun dia kata dia ikut akal dia. Dia kata tak logik, ada syurga, ada neraka. Akalnya telah diselaputi oleh hawa nafsu yang tebal. Tuan-tuan, kita orang Islam, akal ni nombor 2. Yang pertama ialah wahyu Allah. Wahyu Allah. Dan apa sahaja yang dituturkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga disebut sebagai wahyu Allah. Karena Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhammad itu tidak bertutur mengikut hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan padanya, pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka akal kita ni tuan-tuan memang tebal hawa nafsu. Bila tunduk pada wahyu, barulah ia dikikis sedikit demi sedikit, sehingga hawa nafsu itu berada di bahagian lain. Ini akal, ini hawa nafsu. Dan depannya ialah qala Allah, firman Allah dan sabda Nabi SAW. Tapi orang yang tidak meletakkan Allah dan Rasul, maka akalnya dibalut oleh hawa nafsu sehingga tidak kelihatan akalnya. Walau ketika mana dia bercakap, dia kata ini akalku. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulih. Wattaqullah, innallaha sami'un alim. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Dan bertakwalah kamu pada Allah. Allah itu mendengar lagi maha mengetahui. Allah mencela orang-orang yang mendahulukan Allah dan Rasul. Kenapa? Kalaupun dikata ini akal saya, ya, hawa nafsu. Tuan-tuan, sebab itu datang syariat. Dia memisahkan hawa nafsu daripada akal. Maka saya sebut pertama syariat. Yang kedua akal, yang ketiga nafsu. Tapi orang yang menolak syariat, maka sedikit demi sedikit hawa nafsunya mula menjajah akalnya. Sebab itu orang yang mencuri, dia pun gunakan akal dia.
Orang yang berzina juga menggunakan akalnya. Seorang isteri yang derhakakan suaminya juga menggunakan akalnya. Dia kata, buat apa dengar suami cakap? Kita pun boleh juga bertindak ikut suka kita lah. Seorang anak dengan akalnya menentang ibu ayahnya. Dan demikian seterusnya manusia berkata dengan akal. Dia lupa akal itu telah dibaluti hawa nafsu. Sebab itu berjaya menang hawa nafsu, maka dia orang yang mendapat pintu atau kunci syurga. Kata ulama, miftahul jannah, kunci syurga itu ialah mukhalafatul hawa, lawan hawa nafsu. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut pada Tuhannya dan menentang hawa nafsunya, maka baginya syurga tempat tinggal dan kediamannya. Sebab itu kata Yahya bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, a'da'ul insan salasatun. Musuh manusia tiga. Musuh kita tuan-tuan tiga. Pertama apa? Dunyahu, dunia dia, tempat kita duduk sekarang lah. Yang kedua, wa syaitanuhu, syaitannya yang memang bersumpah nak sesatkan kita. Yang ketiga, wa nafsuhu, hawa nafsunya. Dunia, syaitan, hawa nafsu. Fahtaris minad dunya bizzuhdi fiha. Maka cara kita mengawasi diri kita daripada terjebak dengan dunia, kita bersifat zuhud. Apa maksud zuhud? Kita meyakini apa yang Allah janjikan kepada kita berbanding apa yang ada di tangan kita. Kita janji selama mana kita hidup, Allah bagi rezeki. Pegang. Maka rezeki kita pula kita tak takut untuk infakkan pada jalan Allah. Untuk melakukan kebaikan. Kita tak takut. Dunia ni sentiasa menakut-nakutkan kita, kononnya nanti kita akan mati, tak ada duit. Mati kebuluran, kelaparan, tidak berlaku. Kerana Allah Ta'ala yang memberi rezeki pada kita. Kalau kebulur kita tak boleh makan sebab tak ada duit, ramai mana orang banyak duit, orang kaya tak boleh makan juga. Kalau dia banyak duit, kenapa tak boleh makan? Duriang tak boleh makan, syanai tak boleh makan, nasi lemak tak boleh makan, nasi dagang tak boleh makan, dia boleh makan ubat je. Dan setengahnya ubat pun tak boleh makan. Padahal dia kaya. Tuan-tuan lapar, kebulur bukan sebab tak ada duit. Bila Allah tak izinkan rezeki itu masuk, kita kaya-raya pun tak boleh makan. Nung dulu ceritanya, tokey minyak Standard Oil di Amerika Syarikat. Standard Oil ni antara syarikat gergasi minyak di Amerika Syarikat. Menyimpan stok minyak terbanyak di dunia. Tokey besar dia mengasahkan, tak boleh makan apa pun tuan-tuan. Duduk atas kursi roda, makan biskut kering cicah air. Ini standard pakai miskin je. Orang pakai miskin lagi sedap makan nasi dagang. Orang pakai miskin makan sedap lagi nasi minyak. Orang pakai miskin banyak lagi makan orang hantar. Ini kaya raya makan biskut kering cicah air. Tu pun orang tolong cicah. Dia tak boleh gerak tangan dia. Tuan-tuan sekalian, sebab tu dunia ni bukan kita cerita zuhud maknanya kita tak ambil. Kita sedar dunia ni perjalanan dia macam mana. Jangan melalaikan kita dari Allah. Dan kita sedar bahawa semua rezeki datang dari Allah. Jangan takut. Ada seorang tu tuan-tuan, anak dia ramai. Dia mengadu pada seorang ulama. Itu Tok Guru, anak saya ramai, tak mampu saya duk tanggung semua. Tak ada duit, tak berkemampuan. Lalu kata ulama ni, jangan bimbang, rezeki Allah tu ada. Ada. Dia ngeluh lagi, ya Tok Guru, salah ni duit tak cukup. Kata Tok Guru, ginilah. Mana-mana anak kamu yang kamu rasa Tuhan tak akan bagi rezeki pada dia, kamu pindah rumah aku. Pindah je rumah aku. Ulama ni nak beritahu, setiap orang ada rezeki dia. Setiap orang. Kita tengok muka anak kita, budak ni bukan muka rezeki ni. Tak, semua orang muka rezekinya ada. Rezeki dapat, ada orang dapat banyak dulu, kemudian sikit. Ada orang dapat sikit, kemudian banyak. Rezeki Allah Ta'ala ini tuan-tuan ajaib. Dia akan sampai pada semua makhluk. Ni kita duk bimbang anak tak ada SPM, tak ada rezeki. Burung tak ada SPM, rezeki dia melimpah ruah. Beranak je tak tahu.
Tak ada masalah. Kita bimbang, Ustaz, anak nak kahwin, kerja tak? Tak ada. Kita kata binatang-binatang kahwin, kerja pun tak ada. Boleh je dia. Rezekinya ada. Kita terlalu lihat benda yang official, benda yang proper berdasarkan pengalaman, CJ. Tak, rezeki ni dia unik. Dia datang dengan pelbagai cara. Sebab itu jangan kita fikirkan rezeki waktu nak buat benda-benda baik. Waktu nak buat benda-benda baik, jangan fikir sangat rezeki ni. Allah tentukan. Allah tolong, Allah bantu. Yang nak belajar duit tak ada, tak apa, pergi belajar. InsyaAllah duit ada. Ada yang menyampaikan, ada yang mencukupkan keperluan kita. Semua benda-benda baik, tuan-tuan, jangan duk fikir rezeki yang menghalang kita. Pergi je, insya-Allah. Nak pergi haji, Ustaz, tak ada duit. Tak, niat dulu nak pergi, insya-Allah sampai tu. Sebab haji ni bukan sebab ada duit kita sampai. Ni duit banyak pun semua tak sampai ke Mekah. Semua tak sampai. Maknanya, supaya kita tahu rezeki Allah Ta'ala ni luas. Mahal, luar biasa. Dan yang kedua, musuh kita syaitan. Habis syaitan nak lawan macam mana? Bimukhalafatihi. Syaitan satu je cara menangani dia. Apa yang disuruh jangan ikut. Sebab itu kata Nabi SAW, likulli ibni Adam lammatan. Setiap anak Adam ni ada dua ajakan, dua bisikan. Lammatun minal malaika wa lammatun minal syaitan. Bisikan daripada malaikat, bisikan daripada syaitan. Ada pun bisikan daripada malaikat, fa'i'adum bil khair. Iaitu menyuruh kita buat benda-benda baik. Wa tasdiqum bil haq, dan membenarkan apa yang benar. Dan ada pun bisikan syaitan, fa'i'adum bil syarr wa takdzibul haq. Dia suruh kita buat benda jahat, kemudian dia mengajar kita mendustakan kebenaran. Sebab itu tuan-tuan, kita bila belajar hukum hakam dalam Islam, ini Allah perintah sembahyang, puasa, zakat, haji, tutup aurat. Jangan rasuah, jangan ambil hak orang. Maka di situ ialah perintah-perintah buat baik. Maka ia datang malaikat. Kalau terdetik di hati kita nak buat benda-benda baik yang telah disenaraikan oleh syarak sebagai baik, maka tahulah kita dihampiri oleh malaikat. Tapi kalau disuruh benda-benda jahat, disuruh kita khianat, disuruh kita untuk mengambil hak orang, disuruh kita untuk mengadu domba, laga-lagakan orang, disuruh kita untuk memutuskan silaturahim dan lain-lain, kita tahu ini syaitan. Maka mukhalafatihi, melawang dia. Wa minan nafs, dan nafsu kita, diri kita. Macam mana lawan diri kita? Kata ulama, tarkus syahawat, tinggalkan hawa nafsu. Tinggalkan kehendak-kehendak kita tadi. Tentu kita perlu kuat. Sebab itu kata ulama, iaitu Ibrahim Al-Qassar, bahawa makhluk paling lemah ialah makhluk yang gagal untuk menolak hawa nafsunya. Dan makhluk yang paling kuat, aqwal khalq man qawiya ala raddiha, yang gagah untuk menolak hawa nafsunya. Sebab itu kata Nabi SAW, wal mujahidu man jahada nafsahu. Mujahid yang sebenar, yang lawan nafsunya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Satu kisah yang dibawa oleh Abu Qasim Al-Qushairi, Junaid Al-Baghdadi. Satu hari Junaid Al-Baghdadi tak boleh tidur macam biasa. Dia biasa, sudah solat Isyak, sudah dia melakukan wiridnya dan sebagainya, dia akan tidurlah sekejap. Sebab tidur ini juga sunnah. Dia bagi ahli ibadat, tidur itu sunnah. Kita ni tidur. Apa itu tidur? Tidurlah. Dah penat tidur. Tidur ini sunnah untuk mendapat kelebihan-kelebihan tertentu, kekuatan beribadat, untuk mendapat mimpi-mimpi yang baik. Maka datang daripada tidur. Tuan-tuan, kita kalau jaga macam ni, mana mimpi? Tak ada mimpi, berangan ada lah. Maka tidur menyebabkan datangnya mimpi yang baik, alamat dari Allah. Maka sebab itu tidur ini sunnah. Disunatkan. Tapi berlebih-lebihan itu yang masalah. Atau tidur bukan pada tempat dia. Bila kuliah je nak tidur, bukan tempat. Habis kuliah tak tidur pula dia. Maka itulah hawa nafsu kita kena lawan. Jangan pantang mata tutup, kita pun tidur. Jangan begitu. Dia kena ada lawan hawa nafsu. Tidur jangan berlebihan. Satu, tidur bukan tempat dia. Kalau kita tidur bukan pada tempatnya, kita rugi besar. Kita gagal melawan hawa nafsu. Jadi, bila Junaid Al-Baghdadi tak tidur, benda tak tidur. Dia pun buat wirid. Tapi bila wirid hari itu tak macam biasa. Tak macam manis.
Apa sebab? Dia pun buka tingkap rumah. Buka tingkap, buka pintu, jalan kat luar. Jumpa seorang yang sedang berselimut dengan baju bulu. Lalu Ibrahim bin Adham bila melihat lelaki tersebut, dan lelaki itu menyedari kehadiran Ibrahim bin Adham, maka dia pun angkat kepala. Tadi nampak macam tidur, dia pun angkat kepala. Dia kata, wahai Ibrahim, wahai Abul Qasim, kamu dah terlambat. Aku kan dah janji dengan kamu. Kata Ibrahim bin Adham, kata Junaid al-Baghdadi, terlambat apa pula? Kita bukan berjanji. Tak, aku sudah memohon pada Tuhanku supaya menggerakkan hatimu bertemu denganku pada waktu sekian-sekian. Aku dah mohon. Kamu terlambat ni. Patut jam 2 pagi. Kamu datang 2:30 pagi lewat. Aneh orang ni. Dia berjanji dengan hatinya. Tuan-tuan, kita kalau janji dengan mulut pun tak dipegang kadang-kadang. Kadang-kadang kita bertemu tanpa janji. Seperti ada yang menggerakkan. Ya pasti. Allah yang menggerakkan. Kita nak ke sesuatu tempat. Jumpa kawan kita yang 40 tahun tak jumpa. 40 tahun tak jumpa. Jumpa dia. Itu janji yang Allah Ta'ala lakukan pada kita. Lalu kata lelaki ini, aku nak tanya pada kamu. Bila Junaid Baghdadi kata, ada nak soal apa-apa ke? Ya ulama' ni tahu. Biasa orang jumpa mereka nak tanya. Nak minta pandangan, pendapat. Ya begitu orang baik-baik. Maksudnya tuan-tuan kita ni, dia ada satu cara kita duduk menuntut ilmu. Tapi kadang-kadang menuntut ilmu ni satu hala. Walaupun ia satu hala, sebenarnya kalau orang kaji, menuntut ilmu dalam Islam ni sebenarnya dua hala. Walaupun nampak seorang ustaz je bercakap. Tetapi setiap kali kita bertanya, seperti Allah ilhamkan kepada guru-guru kita bagi menjawabnya. Kita baru nak tanya, ustaz dah jawab dalam kuliah. Sebenarnya dua hala. Tetapi secara alam kerohanian. Kita tak semestinya, okey, tanya soalan, tanya. Tak perlu tanya, dia ada jawapan dalam huraian tu dah. Yang kedua, tuan-tuan, ialah dengan bila kita nak dapat kebaikan, kita suka bertanya bila bertemu ulama'. Kita selalu ajar, tuan-tuan bila jumpa para alim ulama', jangan duduk sibuk nak selfie je, gambar. Cari sesuatu untuk kita tanya. Kalau tak ada benda nak tanya, beritahu pada dia, wasiatkan untuk saya. Nasihatkan saya. Kalau tak ada benda nak tanya, tak ada benda nak tanya. Nampak macam pandai tu, tak ada benda nak tanya. Ni kalau ustaz tanya, rebah ni. Tapi kalau dia tak ada benda nak tanya, tuan-tuan tak ada benda nak tanya sebab apa? Sebab kita tidak pernah duduk ataupun kita tidak letak komitmen pada menuntut ilmu. Kalau kita letak komitmen pada menuntut ilmu, banyak benda nak tanya. Akan banyak benda nak tanya. Bila saya selalu membaca, saya selalu tertanya-tanya. Banyak nak tanya ni. Kalau saya boleh duduk dengan mana-mana ulama' untuk saya tanya ribuan soalan. Banyak nak tanya. Tapi kita mungkin sampai satu peringkat kita tak berpeluang macam tu. Ada orang masih berpeluang, kita tak berpeluang. Kalau kesibukan kita mengajar dan sebagainya, maka kita mencari jawapan daripada kitab-kitab para alim ulama'. Ala kulli hal, bertanya satu benda yang akan mengikat ilmu kita lebih kuat. Lalu lelaki ni tanya, apakah penyakit yang dalam hati ni, benda tu penyakit, tapi boleh jadikan sebagai obat. Jadikan obat. Maka jawab Junaid al-Baghdadi, iaitu bila mana kamu melawan hawa nafsu kamu sendiri. Bila kamu menentang hawa nafsu kamu sendiri, maka penyakitnya jadi obat. Tentang hawa nafsu dalam diri kita ni penyakit. Macam mana nafsu jadi obat? Bila kita lawan, maka di situ obat. Orang makan banyak, jadi gemuk. Ataupun jadi berpenyakit. Kamu nafsu dia nak makan benda tu, nak makan benda ni, nak makan durian. Lepas tu cendol durian. Lepas tu kek durian. Nak minum air perisa durian. Dia punya mazhab durian. Durianiyun. Mazhab durianiyun. Semua durian ni. Pagi, tengah hari, malam, semua nak perisa durian. Makan aiskrim pun aiskrim durian. Akhirnya dia kena penyakit. Oh, kena penyakit macam-macam lah. Jantungnya, kecil manisnya. Semua penyakit. Macam mana? Itu hawa nafsunya. Macam mana nak jadikan obat? Lawan. Dia mula kurang makan durian. Kurang akhirnya, dia pun sihat.
Orang yang suka minum air manis je dia suka. Pagi, petang, tengah hari, malam. Minum air manis. Dalam mimpi minum lagi. Dalam mimpi dia minum lagi. Kuat. Maka naiklah kencing manis dia, penyakit dia. Cuba dia lawan, akan jadi obat. Semua benda kita lawan, jadi obat. Tengok orang diet. Orang diet ni apa kekuatan dia? Bukan makanan dia. Dia melawan hawa nafsu dia. Dia lawan. Lepas makan sikit dia pun nak berlari. Kalau tak berlari rasa bersalah. Dia mesti berlari untuk jadi kafarah kepada kesalahannya makan banyak. Berlarilah 4 km, 5 km. Dia mujahadah. Bukan sedap lari tu tuan-tuan. Penat lari. Tapi itulah cara untuk mengobat dirinya. Dia pun berlari. Pagi-pagi berlari, tengah hari berlari. Malang berlari. Dan demikian juga bagi mereka terpaksa minum air masak. Padahal bukan suka sangat minum air masak. Pejam mata minum air masak. Minum tu kok minum. Ya, bila melawan hawa nafsunya dia pun berjaya. Akhirnya berjayalah kurus dengan yang idea. Daripada 90 kilo turunlah 76 kilo. Suka sangat dia. Tapi sebenarnya kekuatan di mana? Melawan hawa nafsu. Lalu kata lelaki ni, aku dah cakap tapi kamu tak nak dengar. Sampai kamu dengar sendiri daripada Junaid Al-Baghdadi. Maknanya tuan-tuan, orang ni dia dah didik diri dia. Jangan ikut nafsu, jangan ikut nafsu. Tapi dia tak berkesan. Kena dengar daripada ulama' juga. Macam kita lah tuan-tuan, kita pesan kawan kita, Man, jangan buat macam tu, nanti penyakit. Tak layang dia. Tapi bila doktor cakap baru dia dengar. Aku cakap kan sama doktor. Memang betul sama. Tapi orang nak dengar daripada yang punyai keahlian dia. Keahlian. Tuan-tuan, bila para ulama' ataupun kita katakan bila seorang ibu, seorang mak, seorang ayah, dia ada kemuskilan. Kita anak ni dah boleh jawab. Tapi dia tetap tampak kita tak ada keahlian. Tanya ulama'. Baru dia tahu, betul. Artinya, kita perlukan orang-orang yang terpercaya dalam hidup. Terpercaya dalam hidup untuk menguatkan keazaman kita. Ya, benda tu walaupun kita dah tahu tuan-tuan kebaikan, tapi kalau tak datang daripada mulut orang baik, dia tak berkesan. Dia tak berkesan. Kita tahu, kita dah baca Google, ensiklopedia, dia tak kuat. Tanya mulut ustaz sendiri, baru confident. Demikian Allah jadikan fitrah manusia begitu. Dan demikian kita sebut keberkatan orang alim. Kita boleh tanya je Google itu dan ini, tapi kita tak rasa kemanisan dia. Sampai kita bertemu ulama', lalu mereka menyebutnya, lalu kita rasa, ya betul lah tu. Barulah kita yakin, confident. Sampai macam tu. Kekuatan. Awakah At-Tamastani cerita, rahmat terbesar bila mana kita berjaya melawan hawa nafsu kita. Itu rahmat Allah. Sebab hijab kita dengan Allah hawa nafsu lah. Antara kita dengan Allah ada hijab sebab hawa nafsu kita. Sebab itu kata Sahal, tidak ada ibadat yang lebih hebat daripada melawan hawa nafsu. Bila kita berjaya melawan hawa nafsu, kita melakukan ibadat yang hebat. Tetapi bila mana, kata Imam Ibn Atta', bila kita terlalu ikut hawa nafsu kita, menjamu dia, kehendak-kehendaknya, maka lebih buruk lagi setiap benda kita nak buat, kita nak balasan duniawi, maka rosaklah diri kita. Sebab tu kita diajar tuan-tuan hawa nafsu ni, jangan minta pembalasan cepat, minta pembalasan di akhirat. Itu tuan awam nafsu. Kalau ikut pembalasan cepat, baik kita ambil duit bisnes, nampak cepat. Itu kita suka skin cepat kaya sebab nampak cepat. Suruh derma, lambatlah. Akhirat orang dapat. Akhirat dapat. Walaupun sebenarnya tanpa sedar, dunia pun dah dapat. Kalau orang berjaya menawan hawa nafsu, tak apalah, saya memang nak akhirat. Sebab nanti saya pulang ke akhirat. Maka apa pun yang berlaku, dia nak akhirat. Maka tuan-tuan di situ, dia akan mendapati kemuliaannya. Jadi oleh sebab itu, bila mana kita melawan hawa nafsu, kita jadi hebat, kita jadi tuan. Ada seorang badui dia tanya, siapa yang kamu menganggap sebagai pemimpin-pemimpin kamu? Ni orang tanya pada badui ni. Lalu kata badui ni, siapa yang akalnya mengatasi hawa nafsunya, redanya mengatasi kemarahannya, dan dia tidak pernah menganiaya keluarganya, maka orang ni ialah kami anggap ketua.
Tuan-tuan, ketua ni dia ada 3 sifat. Kata Badui ni. Yang pertama, bila mana akalnya mengatasi hawa nafsu. Yang kedua, redanya mengatasi marahnya. Yang ketiga, dia tak pernah menyakiti keluarganya. Tuan-tuan, benar nak jadi ketua ni, track record dia dengan rumah tangga mesti baik. Kalau rumah tangga berontakan, bergaduh sakan, berbalah tak pernah berhenti, berperang tak pernah gencatan senjata, si suami pula zalimi isteri, tak beri nafkah pada dia, bercakap bahasa-bahasa buruk pada isteri, pada anak-anak, abaikan anak-anak. Ini bukan jiwa pemimpin. Pemimpin ni tuan-tuan, dia ada satu sifat pengasih pada keluarganya yang luar biasa. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik dengan keluarganya, dan aku paling baik dengan keluarga aku. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak tengok kita ni pemimpin sebenar atau tidak, kita dengan keluarga ni comel tak pergaulan. Kalau dengan isteri bagus, dengan anak-anak bagus, kitalah pemimpin. Tapi kalau dengan isteri masalah, anak-anak pun masalah, nak bermanja dengan anak-anak, payahlah, muka Genghis-Khan ni susah. Dengan isteri pun, duk asyik membodohkan isteri, mengumpat isteri dia, menyebut keburukan isteri depan orang. Ni bukan pemimpin. Sama juga isteri nak jadi pemimpin pun sama. Kalau dengan suami asyik bergaduh, berbalah, kemudian nak jadi pemimpin di luar, dia tak boleh jadi pemimpin. Kerana pemimpin itu perlu ada kekuatan dalaman sebelum menzahirkan kekuatan luaran. Kekuatan dalaman kita ialah keluarga kita. Kekuatan luaran kita ialah masyarakat. Ini didikan menjadi pemimpin. Sebab itu tuan-tuan, baiki hubungan kita dengan keluarga kita. Dan saya kita menjadi pemimpin. Dan dari sudut melawan hawa nafsu pun sama. Hawa nafsu kita lebih terbebas dengan keluarga dan anak-anak kita. Ada orang tuan-tuan dikawal marah dengan orang. Dengan keluarga dia, kalau dia marah, retak dinding-dinding ni. Tapi dengan orang pandai pula ditahan, dia marah. Tuan-tuan, orang ni gagal sebenarnya. Akhlak itu bermula dari rumah. Kerana akhlak luaran lebih pada bersifat malu supaya tidak dipandang keji dan hina. Akhlak dalam rumah ialah kejujuran dan keikhlasan. Sebab tu kita respect orang yang Masya Allah, dengan isterinya bagus, dengan suaminya bagus, dengan anak-anaknya bagus. Dia bila berlaku masalah, dia pandai deal dengan baik. Dia boleh berunding dengan baik, diberi ruang yang banyak. Isterinya sentiasa rasa tenang, selamat. Suaminya juga rasa tenang, selamat. Kedua-dua ini tuan-tuan, suami isteri yang hebat, yang sebenarnya mengatasi hawa nafsunya. Maka banyak lagi kisah-kisah tentang melawan hawa nafsu. InsyaAllah kita akan sambung kembali pengajian kita pada esok hari tentang melawan hawa nafsu. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.